Selamat datang kepada ceramah mengenai pengakuan iman. Sahabatku yang dikasihi, dengan penuh sukacita untuk mengajar dan membincangkan dengan anda tentang bagaimana untuk menjadi seorang saksi yang efektif sebagai umat percaya pada rakan-rakan Islam kita. Nama saya Andreas Maurer. Sekarang mari kita lihat perbezaan di antara pengakuan iman Kristian dan Islam. Kedua-dua iman mempunyai minat yang sangat dalam untuk menyatakan kesetiaan mereka terhadap kepercayaan masing-masing. Mari lihat dahulu keimanan Kristian. Pada zaman Perjanjian Lama terdapat banyak agama lama yang percaya dalam pelbagai dewa-dewi dan Tuhan. Tetapi satu-satunya Tuhan yang dinyatakan dalam perisytiharan iman adalah Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, Tuhan seluruh alam dan bumi. Saya memitik sebaris ayat dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Dengarlah, wahai Israel, Tuhan ialah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Terdapat pelbagai ekspresi akidah di antara orang Kristian pada hari ini. Ia berdasarkan ayat dalam Perjanjian Baru dari kitab suci seperti Roma 10, ayat 10, ayat 9. Jika kamu akui dengan mulutmu bahawa Yesus ialah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkannya daripada kematian, kamu akan diselamatkan. Atau 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, iaitu seorang insan, Kristus Yesus. Dia telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia dan hal ini diserahkan pada masanya. Satu contoh daripada akidah orang Kristian adalah akidah para rasul. Ia menyatakan apakah yang dipercayai umat Kristian diungkapkan dalam pelbagai cara di gereja seluruh dunia. Saya memetiknya dalam bentuk yang disingkatkan. Aku percaya akan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, puteranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maryam, yang menderita sengsara, dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Sekarang mari kita lihat keimanan Islam. Apakah pengakuan iman yang merupakan perkara biasa di antara orang Islam? Pengakuan iman atau akidah dipanggil syahadat atau kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Syahadah adalah tiangnya agama yang pertama, yang bermaksud ia adalah satu tanggungjawab yang penting untuk dinyatakan sebanyak mungkin oleh orang Islam. Syahadah diulangi beberapa kali dalam solat 5 waktu sehari. Ia adalah pengisytiharan berulang-ulang yang paling penting dalam tata cara solat Islam. Tambahan pula, untuk menjadi seorang Islam, seseorang itu harus melafazkan pengakuan iman Islam yang dihadiri oleh 2 orang saksi yang beragama Islam. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah yang terakhir.
Sahabatku, apakah pendapat anda apabila mendengar penjelasan saya tentang perbezaan akidah ini dan bagaimanakah orang Kristian dan orang Islam menyatakan syahadat iman mereka masing-masing? Apakah yang dapat anda fahami dalam perbezaannya? Saya akan menerangkan perbezaan ini dengan contoh amali yang pernah saya lihat dengan mata sendiri. Saya pernah duduk bersama seorang pemimpin Islam di pejabatnya dan membincangkan mengenai tajuk Kristian dan Islam. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu, lalu seorang wanita muda masuk ke dalam dan secara jelas wanita ini bukanlah seorang penganut Islam. Pemimpin Islam bertanyakan apa yang diinginkannya dan kemudian wanita ini bertanya, "Saya mahu menjadi seorang Islam dan saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan." Pemimpin orang Islam itu berkata, awak hanya perlu mengucapkan syahadat Islam, pengakuan iman kami. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah yang terakhir. Wanita muda tersebut sepertinya terkejut dan bertanya, "Itukah sahaja yang perlu saya lakukan? Saya tidak perlu tahu tentang prinsip dan ajaran agama Islam?" Kemudian pemimpin orang Islam ini menjawab, "Ya, itu saja untuk menjadi seorang Islam di hadapan dua orang saksi, kepercayaan dan ajaran Islam. Kami akan mengajar kamu kemudian." Wanita muda ini keliru dan menyatakan bahawa dia memerlukan masa untuk berfikir tentang perkara ini dan akan kembali kemudian hari. Apakah yang kita boleh pelajari dari apa yang dikatakan setakat ini? Akidah Islam adalah untuk dua fungsi utama. Pertama, seperti kata laluan untuk menjadi seorang Islam lalu memasuki umat Islam. Kedua, untuk menjadikan kata-kata yang berulang-ulang dalam ibadat solat harian mereka. Selain daripada Islam, dalam akidah Kristian hanya berfungsi sebagai sebuah pernyataan bagi mereka yang telah menjadi orang Kristian. Ia bukan berfungsi sebagai kata laluan untuk menjadi Kristian. Sekarang, biar saya jelaskan secara ringkas perbezaan dalam Kristian dan bagaimana hendak menjadi seorang Kristian. Pertama, seorang itu harus memahami apakah artinya menjadi seorang Kristian. Kedua, untuk menjadi seorang Kristian, ia merupakan sesuatu perkara yang peribadi di antara orang itu dengan Tuhan Allah. Ingat, dalam Islam, perkara ini harus dilakukan dalam hadirat dua orang yang beragama Islam. Barulah langkah ini sah. Dalam agama Kristian, langkah ini adalah di antara hati orang itu dengan Tuhan. Ia adalah peribadi. Mestinya, jika seseorang tersebut tidak mahu melakukan doa ini dengan sendiri, kawan orang Kristian yang lain boleh menjadi saksi kepada doa orang ini. Keempat, kemudian orang yang baru menjadi Kristian ini boleh dibaptiskan di muka umum sekiranya dia inginkan dan menjadi saksi kepada penyampaiannya tersebut. Untuk menjelaskan apakah doa tersebut, maksudnya adalah doa istimewa ini menjadi seorang Kristian. Seorang Kristian yang berbual dengan Tuhan dan mengikat kehidupannya kepada Tuhan. Orang ini menyatakan bahawa dia ingin menerima penyelamatan Tuhan seperti mana dijelaskan di dalam kitab suci. Orang tersebut boleh mendoa mengikut bimbingan hatinya atau menggunakan ayat-ayat seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, hamba datang kepadamu dengan seadanya bersama kelemahan, kesalahan dan dosa. Hamba meminta keampunan kerana telah memilih jalan yang salah pada satu saat dulu. Dan sekarang hamba telah sedar bahawa hanya Engkau, Isa Al-Masih, adalah kebenaran dan kehidupan. Hamba berterima kasih atas kisah sayangmu
Dan pada ketika itu, hamba telah melakukan keputusan dan berdoa, Tuhan Isa, datanglah ke dalam hidupku sekarang. Hamba memerlukanmu. Jadikan hamba-Mu suci dan dengan darah-Mu yang telah membersihkan hamba-Mu ini secara rohani. Hamba-Mu ini membuka hatinya untuk sambut Engkau dan menerima Engkau, Isa Al-Masih, sebagai Tuhan, penebus dan penyelamat aku. Hamba percaya bahawa Engkau telah wafat di atas salib bagi dosa-dosaku. Lalu Engkau telah membayar harganya dengan darah-Mu. Hamba menyerahkan kawalan hidupku kepadamu. Penuhilah hamba ini dengan Roh Kudus dan Engkau memimpinku. Hamba percaya dan berterima kasih untuk keselamatanmu dan sekarang telah menjadi ahli keluarga Tuhan dan bertahan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih kerana Engkau telah memberikanku hadiah kehidupan abadi di Firdaus. Bantulah hamba-Mu dalam perjalanan hidup rohani yang baru ini, supaya hamba dapat membesar, bertumbuh mengikut kehendak-Mu dan menjadi seorang Kristian yang matang. Amin. Apakah respons kamu sekarang? Apakah saya telah menjelaskan perbezaannya dengan jelas sekali? Apakah kamu mempunyai soalan tentang apa yang telah dikatakan? Apakah kamu ingin membincangkan dengan lebih lanjut? Saya sendiri merasakan bahawa keimanan Kristian adalah keimanan yang sebenar. Justru hanya pengakuan iman orang Kristian adalah pengakuan yang sebenar. Apakah pendapat kamu? Kami ingin mendengar dari kamu dan sila hubungi kami. Saya cadangkan kepada kamu untuk mendapatkan dan pelajari sebuah buku yang telah ditulis oleh saya. Tanyakan kepada rakan Islam kamu. Buku ini mempunyai 3 bahagian utama. Pertama, pengajaran Islam. Kedua, jawapan Kristian terhadap bantahan Islam. Dan ketiga, pertemuan bersama orang Islam. Pedoman praktikal. Tambahan pula, saya juga mencadangkan sebuah buku, kiasan, ibarat dan kisah-kisah. Buku ini mempunyai banyak cerita yang praktikal yang menunjukkan perbezaan dalam Kristian dan Islam. Sastra ini mempunyai dalam lain-lain bahasa. Kami menggalakkan kamu dengan sesungguhnya untuk melanggan ceramah kami dan bertanyakan sastra kami. Dengan itu, saya ingin mencadangkan supaya kamu berunding dengan laman web Kristian dan Islam yang berlainan. Jumpa lagi, Tuhan berkati kamu.